solat yang berkenaan dengan surah yang disampaikan oleh Ustaz Omar tadi. Jadi dia adalah mengenai dengan Al-Zalzalah, jadi jangan. Jadi ditakdirkan dalam satu cerita yang saya kata ketika terjadi, Pak Imam tu dia baca surah Al-Zalzalah. Dia baca surah Al-Zalzalah dan adalah makmum seorang yang mungkin dia diberi hidayah oleh Allah dan kelebihan sikit pada dia. Apabila Pak Imam tu baca Al-Zalzalah, surah Al-Zalzalah, dia menangis. Dia menangis sebab dia faham makna mungkinlah cerita dia. Jadi menangis terasa-rasa, dia marah. Jadi dia menangis begitu. Jadi apabila dia menangis, makmum di sebelah dia tu tengok dia belakang. Tengok dia belakang. Jadi sekarang hukum dia macam mana? Yang menangis terbatal ke ataukah yang makmum-makmum di sebelah yang melihat dia terbatal? Silakan Ustaz. Ingat ke soalan tafsir ni, soalan fiqh. Okay. Hukum menangis. Hukum menangis adalah sunat. Menangis secara umumnya adalah sunat dalam menghayati Al-Quran. Rasulullah kata, sekiranya kamu tidak mampu menangis, buat-buatlah menangis. Buat-buat menangis. Jadilah ambil pahala. Hati kerah, jangan sampai kita pun jadi kerah. Biar hati je kerah. Perilaku kita kena lembut. Buat menangis, tapi janganlah sampai macam sahabat pakcik kita tu lakukan jadi. Kerana mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, sekiranya kita menangis, batuk, berdehem ataupun apa-apa bunyi seangkatan dengannya yang mengeluarkan lebih daripada satu kalimah, batal solat kita. Itu ikut Imam Syafi'i. Mungkin yang menangis tadi bukan mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik tak ada masalah. Menangis sampai tenggelam macam imam pun tak ada masalah. Makruh sahaja. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, menangis dia kena kawal. Jangan sampai keluar sama dengan lebih daripada satu perkataan. Jadi kalau bersin kita itu sampai bergoyang orang sebelah, itu boleh mengganggu solat. Begitu juga menangis tadi. Dari Imam Syafi'i batal. Maknanya kalau menangis terlalu maknanya dia tenggelam dalam tangisan dia. Tetapi mazhab lain tidak ada masalah. Kemudian orang yang menoleh, kalau menoleh, tulis saja tak apa. Jangan tulis. Itu batal. Kerana menoleh muka tidak membatalkan solat. Dia dikira dada. Tapi jangan kita menoleh pula, makruh. Sebab Rasulullah kata, sesungguhnya orang yang mendirikan solat itu bertentangan dengan wajah Allah, sehinggalah dia menolehkan wajahnya ke lain. Ada yang mengatakan bahawa menoleh wajah. Ada yang ulama mentafsirkan bahawa toleh perhatian pun, mana dia tidak khusyuk dalam perhatian dia pun, dikira dia telah terputus daripada wajah Allah tadi. Mana kalau kita khusyuk tu, solat tu, wajah tu wajhi lillazi fatras samawati wal ard. Aku menghadap wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Kita memang bertentangan dengan wajah Allah. Memang kita tak nampak lah. Tetapi suasana itu adalah kita bertentangan dengan wajah Allah. Kalau wajah isteri kita tak cantik, maka inilah saat paling bahagia. Kalau isteri kita cantik, ini lebih bahagia daripada saat bersama dengan isteri kita atau suami kita. Dia bertentangan dengan wajah Allah, sehinggalah kita memalingkan wajah kita daripada Allah. Allah tak akan berpaling daripada kita, tapi kita paling dulu. Kemudian Allah akan tinggalkan kita. Solat kita sah, tetapi hilanglah kebahagiaan kita dalam solat itu. Inilah yang paling susah sekali orang dalam solat nak buat.
untuk terus bersama dengan wajah Allah. Dia wajah tu wajah Allah Subhanahu wa taala sampai habis tu. Okey. Masuk aja Fatihah tu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tu imam ni. Tu imam tak disebut ra. Dia sebut ra jadi bunyi waw. Adapun Bismillahirrahmanirrahim jadi bunyi ghain. Dia dah gelisah. Dia tenggelam dengan bacaan tu imam yang salah. Jadi hilang dah dia dengan wajah Allah itu tadi. Adapun itu yang alim, tenggelam dengan ilmu dia. Yang meniaga, Bismillahirrahmanirrahim, dia pun nampak khat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau meniaga boleh untung ni. Masjid ni tak ada lagi ni khat ni. Hilang dia daripada. Jadi jawapan dia dua-dua masalah. Tetapi menangis, kalau kat Malaysia ni menangis sikit-sikit pun orang tengok. Taklah sampai macam apa jemaah tadi. Menangis sikit-sikit pun dahsyat orang sebelah. Padahal dia tu yang tak dahsyat. Dia dah pelik ke orang. Dia tu yang patut dia pelik. Orang nangis dia tak menangis. Kenapa dia tak menangis? Tapi dia pelik orang menangis. Tetapi ada kadar dia lah. Kadar dia mengikut mazhab Imam Syafi'i, ada kadar dia. Jadi ada menangis yang boleh membatalkan solat. Tetapi kalau ikut mazhab Imam Malik dan mazhab-mazhab yang lain, tak ada. Tak ada kadar dia. Nangis tak? Kerana Rasulullah kata, sekiranya kamu mendengar ayat Al-Quran itu, maka hendaklah kamu menangis. Mana ayat-ayat Al-Quran tertentu hendaklah kamu. Ataupun sekiranya kamu mendirikan solat, hendaklah kamu menangis. Sekiranya kamu tidak boleh menangis, maka buatlah menangis. Tak sedih pun, buat menangis. Baca surah cerita pasal neraka, tak sedih pun, tak rasa pun kata kita nak kena azab. Menangislah, rasa orang lain nak kena azab. Buat menangis. Jadi itu yang tak ditanya pun saya jawab, yang ditanya mudah-mudahan terjawab. Dan satu soalan bocor, satu jawapan yang bocor. Ulama-ulama telah memberi satu jawapan. Yang saya berani buka soalan ni sebab ada satu jawapan yang confirm saya boleh jawab. Iaitu la adri nisful ijabah. Tak tahu adalah satu jawapan. Jadi tanyalah, insya-Allah saya akan jawab. Kalau tak tahu, saya jawab tak tahu. Kalau pernah saya baca, pernah saya dengar, saya akan cuba bawa mari. Yang tadi itu bukan pandangan saya lah, pandangan Imam Syafi'i dengan pandangan imam yang lain. Saya ni bukan majlis fatwa, tak boleh bagi fatwa. InsyaAllah. Ada lagi tak anak soal Ustaz Mani? Kalau ada lagi boleh, insyaAllah. Tak ada. Maka saya kena sambung satu lagi.